Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Cikgu Jake. Aku harap korang semua sihat hendaknya. Sebelum aku nak melanjutkan lagi video ini, aku harap video ni tak panjang lah. Aku try nak cut short video ni. Jadi aku baru je lepas habis kuarantin, aku positif COVID pada 29 bulan. Jadi hari ni aku dah bebas lah. Maksudnya gelang dah potong apa semua. Jadi korang kena jaga diri lah, hati-hati sebab COVID ni memang kalau kena memang aku rasa macam stres lah. Dan hari ini adalah hari yang paling bermakna, di mana hari ini adalah hari anniversary perkahwinan aku dengan isteri aku yang ke-9 tahun. Hari ini juga aku nak buat announcement di mana boleh dikatakan satu impian yang terlaksana lah, di mana aku dah ada update dekat Facebook. Aku letak gambar sebuah motorhome, di mana motorhome tersebut adalah motorhome yang aku dah miliki. Okey, jadi motorhome tersebut memang aku dah lama urusan sebenarnya. Urusan memang dah lama lah. Jadi sekarang ni dah hampir 90%. Belum dekat aku lagi sebab sekarang ni motorhome tersebut berada di Semenanjung, sebab aku sekarang ni duduk di Sarawak. Memang aku orang Sarawak pun. Dan motorhome aku berada di Semenanjung di dalam workshop, dan urusan-urusan JPJ dan Puspakom, dan kemudian baik pulih restoration untuk motorhome tersebut. Jadi aku cuba untuk pendekkan, sebab dalam Facebook aku memang ada rakan-rakan yang ingin tahulah macam mana perjalanan aku untuk memiliki motorhome ni. Sebab dekat Sarawak ni motorhome ni memang ada, tapi tak terlalu banyak lah. Sebab kalau kat Semenanjung memang sekarang ni trend trend memiliki camper van ataupun motorhome. Jadi hari ni aku announce di mana aku dah memiliki sebuah motorhome. Cuma belum sampai di Sarawak lagi, sekarang berada di Semenanjung. Urusan-urusan yang perlu diuruskan lah. Berbalik kepada pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat di media sosial Facebook, dan hari ini aku cuba terangkan, sebab di Facebook aku tak boleh nak terangkan sangat detail, sebab ada beberapa benda yang aku kena rahsiakan, disebabkan ini melibatkan orang yang melibatkan person, seseorang individu yang aku tak minta kebenaran dulu untuk menyebut nama ataupun kira reveal nama dan nombor telefon diorang. Sebenarnya hari ni aku dah hanya bercerita berkaitan dengan macam mana aku mendapatkan motorhome ni. Okey, motorhome. Jom. Okey, motorhome ni dia adalah kenderaan recreational sesuai untuk kita travel bersama keluarga, di mana kita tak perlu memikirkan pasal booking hotel ke apa ke. Kita boleh terus bermalam di dalam motorhome. Dan dia ada 3 kategori, di mana kategori yang pertama adalah camper van, caravan dan motorhome itu sendiri. Motorhome ni dibina di atas chassis kenderaan lain. Contohnya dia punya kabin dibina di atas chassis lori. Contohnya lah lori biasa, tapi badan dia adalah badan motorhome. Caravan ni dia adalah satu box kabin besar, di mana kita sangkut dekat kenderaan dan kita boleh bawa ke mana-mana. Manakala camper van ni adalah sejenis vehicle recreational juga, cuma saiz dia agak kecil. Okey, saiz dia agak kecil. Biasanya kita tengok yang Mak Saleh selalu kan, dia buat DIY, di mana van tu dia buatkan jadikan sebuah kenderaan bergerak, di mana dia boleh tidur, dia pergi camping. Itu biasa kita tengok kan. Okey. Dan kemudian motorhome ni adalah binaan kabin yang lebih luas dan besar, di mana kita boleh letak kita boleh tidur, dan kemudian ada tandas, tempat mandi, tempat masak, semua segala lah memang lengkap. Jadi tapi aku akan khususkan kepada motorhome lah, sebab aku dah beli motorhome, jadi aku cerita pasal motorhome lah. Dan aku bukannya mahir sangat berkaitan dengan kenderaan ni, motorhome ni, sebab aku pun
aku pun dapat beberapa ilmu daripada rakan-rakan yang lain yang ada dalam grup motorhome campervan. Jadi biasanya motorhome ni dia sama ada 2 ke hingga 6 orang lah yang boleh yang kapasiti dia lah, kapasiti 2 hingga 6 orang yang berada di dalam tu. Kalau caravan lagi, aku rasa lagi luas lah. Manakala okey, kenapa aku memilih motorhome? Sebenarnya aku dah lama minat motorhome ni. Daripada aku sekolah menengah lagi aku minat motorhome ni. Sebab saya tengok cerita orang putih kan. So lama dah aku minat sebenarnya. Aku rasa korang pun sebenarnya minat juga benda-benda macam ni. Cuma pada keinginan tu sekadar keinginan. Memang impian juga. Sebab aku tahu kos untuk pembelian sebuah motorhome ni bukannya kos yang kecil. Bukan macam kita beli motorhome, bukan macam kita beli kenderaan yang biasa. Sebab motorhome ni kita ibarat membeli sebuah kenderaan dan sebuah rumah, di mana dilengkapi dengan tempat tidur, tempat masak dan tempat mandi sekali lah, tandas, jamban semua. Dan memang impian lah, memang berminat. Cuma nak membeli tu aku rasa macam kos dia terlalu besar lah, harga dia terlalu mahal. Okey, dan pada tahun 2019 sebenarnya aku dengan wife aku ni memang minat travel sebenarnya, cuma start tahun 2019 kita dah start kena COVID ni, jadi nak travel pun tak berani dah. Jadi ingat nak travel di seluruh Sarawak lah, mana-mana tempat yang terdekat. Jadi dekat situ lah bermula bukan setakat keinginan, memang dah start rasa nak membeli sebuah campervan pada asalnya. Sebab aku dah tengok dalam YouTube di mana Mak Saleh ada buat DIY campervan kan. Di Semenanjung pun ada, daripada van hijet tu dibuat jadi campervan. Cuma ada 2 jenis lah, maksudnya kalau kita nak buat campervan ni antara legal dan tak legal. Maksudnya kalau yang tak legal tu maksudnya kita kita buat tanpa kelulusan daripada JPJ dan Puspakom semua lah. Tapi sebab kalau kita kena tahan dalam dekat roadblock memang kita kena lah. Dan yang kedua ni yang legal punya. Legal ni maksudnya memang kita buat dengan kelulusan JPJ dan Puspakom. Okay, jadi aku carilah masa tahun 2018 aku dah start, hujung tahun 2019 aku dah start dah carikan van contohnya Inokom, Permas. Kemudian aku cari Ford Transit, aku cari juga Maxus, aku cari Inokom. Dan dalam hunting tu, pencarian tu, aku jumpalah hampir 2 kali aku close deal untuk membeli sebuah van. Yang pertama sekali adalah Ford Transit, dan kemudian sebuah ambulance. Ada seorang tu dia dah beli pelupusan aset dekat satu grup, dia kata nak jual, dan kemudian hampir aku nak close sebenarnya, cuma aku terlambat. Okey, masuk tahun 2000, hampir 5 ke 6 bulan aku tak fokus untuk cari, tak fokus untuk hunting van dah. Sebab aku dah rasa macam ada give up sikit lah, putus asa sikit. Sebab apabila aku baca dan kemudian aku dapat info-info kalau kita nak buat campervan ni, dia pun memerlukan kos yang besar dan urusan dia memang banyak lah. Contohnya lukis plan, ubah suai apa semua, pergi JPJ, tukar status kenderaan tersebut, itu memang banyak lah kita nak ubah suai. Memang totally banyak yang kita nak ubah suai. Hampir 5 ke 6 bulan tak silap aku, 5 ke 6 bulan aku stop hunting van. Dan aku lost track terus pasal motorhome, campervan. Tapi aku still minat motorhome sebenarnya. Sebenarnya keinginan untuk motorhome tu ada, cuma aku tahu harga dia mahal dan aku terpaksa beralih ke campervan. Sebab aku rasa campervan ni lebih murah, sebab kita boleh cari van dan kemudian kita ubah suai jadi campervan. Jadi itu pemikiran aku dululah. Okey, seterusnya perjalanan aku memiliki motorhome ni, proses pemilikan ni. Pada penghujung tahun 2000 aku berminat balik dengan motorhome, campervan.
Tapi masa tu aku ada join satu grup peminat campervan Malaysia, aku tak silap, peminat campervan motorhome Malaysia. Dekat situ memang aku banyak belajar lah, memang banyak input yang aku dapat berkaitan dengan campervan dengan motorhome. Aku buka juga channel-channel YouTube dari Karisma Motorhome, HRC Motorhome, Mr. Lau. Proses pemilikan ni, bila aku dah kenal seorang hamba Allah ni, kemudian aku berurusan dengan dia, cerita dia detailkan dengan aku, dia cerita dengan aku macam mana untuk memiliki kenderaan motorhome ni direct daripada Jepun. Direct daripada Jepun. Jadi bila berurusan, dia cerita dengan aku macam mana cara nak survey motorhome yang kita minat, jenis yang macam mana, automatic ke manual, harga dia berapa, dia cerita dengan aku lah. Dan kemudian dia suruh aku check, dia selalu post dekat dekat grup Telegram. Dia akan post setiap hari di mana ada bidaan, maksudnya auction kenderaan. Auction kenderaan ni adalah daripada JP Auction. Nanti aku letakkan link dekat description. Sebab di Jepun ni bukan setakat motorhome, compact motorhome pun ada. Dia macam K-car, van kecil, dia buat jadi macam motorhome, mini motorhome lah, mini camper van. Camper van pun ada dekat sana, dekat Jepun. Cuma itu terpulang pada kita nak pilih apa. Jadi aku dah memilih untuk cari motorhome, dan kemudian aku search lah. Cara search dalam website ni pun ada cara dia bukannya main search sebarangan. Dia memang ada cara untuk search motorhome ni. Kemudian tahun production dia, dia kalau 2000 ke atas dia akan lebih mahal, 2000 ke bawah dia akan murah sedikit. Kemudian kalau manual dia murah sedikit daripada auto, dan kemudian sekiranya mileage dia rendah dia lebih mahal, kalau mileage dia tinggi dia lebih murah. Macam itulah. Dan kemudian kondisi yang aku cakap tadi, kondisi perabot-perabot dalamnya, barang-barang dalam dia, dan kemudian kita tengok sejarah-sejarah kenderaan tersebut lah. Dan kemudian aku dapat juga khidmat nasihat daripada beberapa rakan, ada juga daripada Semenanjung, kalau nak memilih kenderaan motorhome ni yang jenis macam mana, sebab mereka ni memang dah buat restoration untuk motorhome. Jadi aku tanya dengan diorang apa yang jenis yang macam mana yang lebih bagus, yang mana yang kita perlu elakkan. Jadi dekat situ memang banyak input yang aku dapat, dan hasilnya aku memilih motorhome Toyota Toyo S jenis Camroad. Selesai saja aku membuat pemilihan dekat web tersebut, Japan Auction. Lepas aku buat pemilihan dan minta khidmat nasihat daripada rakan lain daripada workshop tu, dan kemudian dia kata okey, yang ini sesuai cikgu, yang ini sesuai untuk cikgu beli. Okey, jadi aku pun terus berurusan dengan seorang brother ni yang buat auction, di mana aku lantik dia untuk membuat auction daripada di Jepun untuk mendapatkan kenderaan tersebut. Dia dah biasa buat benda ni, dia dah tahu dah anggaran. Kalau dia letak kosong bid tu, maksudnya dia dah tahu berapa agak-agaknya kita nak start bidding. Dan kemudian dia ni memang, aku cakap memang profesional lah. Dia akan tanya berapa modal yang kita ada, maksudnya kita punya bajet berapa. Dia tahu, kita bagi tahu dia akan tahu. Maksudnya kalau aku kata aku tak nak lebih daripada 100k, jadi dia akan aturkan bid. Sekiranya lebih daripada 100, dia akan stop bid tersebut. Okey, stop bid tersebut. Dan kemudian maksudnya kalau aku kata aku hanya ada modal 100k, tak boleh lebih, contohlah 100k ke atas. Okey, jadi dia akan kirakan sekali harga kenderaan tersebut, dan kemudian urusan-urusan, contohnya cukai, dan kemudian urusan daripada Jepun tu kita nak hantar kenderaan tu ke Malaysia, dan kemudian urusan JPJ dan Puspakom di Malaysia. Jadi sampai situ all in one. Maksudnya dia dah set dah. Dia takkan lebih
ke atas 100k. So bila dah aku menang bid tersebut, dia akan beritahu dengan aku, okey cikgu kita menang bid ni, dan kemudian cikgu kena bayar tak silap aku berapa persen pada awal harga asal kenderaan tersebut. Jadi dia bayar berapa persen dia hari tu, bayar dengan bayar di Jepun, transaksi ke Jepun, dia bayar ia panggil TT yang pertama. Kemudian bila dah selesai pembayaran masa bidding tu dan seterusnya, pembayaran yang kedua, maksudnya dah ini part pembayaran kedua ni bermaksud kita dah nak hantar kenderaan tersebut ke port Malaysia, maksudnya urusan shipping semualah dan custom dekat Jepun sana, dan kemudian itu urusan dia dah settle. Dan kemudian apabila kenderaan tersebut hampir sampai ke Malaysia, pembayaran cukai, urusan Puspakom, urusan JPJ, itu adalah pembayaran yang ketiga. Pembayaran yang ketiga ni aku bayar dengan brother tersebut, sebab sekarang ni urusan dekat Malaysia. TT yang pertama, pembayaran pertama dan kedua kita bayar di Jepun menggunakan mata wang Jepun, yen, dan kemudian pembayaran yang ketiga kita gunakan ringgit Malaysia, bayar kepada brother tersebut. Itu adalah untuk urusan JPJ dan Puspakom dan cukai di Malaysia. Lepas sampai tu, motorhome aku sekarang dah dibawa ke workshop. Dekat workshop tu aku berurusan dengan mekanik. Kemudian proses dalam masa tu sekarang ni proses dengan JPJ dan Puspakom tengah berjalan, dan di workshop pula proses untuk servis enjin, tukar mana yang patut, kemudian baik pulih mana-mana kalau ada kebocoran. Dekat situlah kemudian ubah sistem electrical pendawaian dia, ubah ke sistem Malaysia, dan aku tukar cushion tu aku tukar terus kat sana, dan kemudian selepas settle semua tu, dan sekarang ni aku tengah menunggu kenderaan itu sampai. Dan kena ingat, daripada Semenanjung ke Kuching, Sarawak, kos itu kita sendiri yang tanggung pembayaran. Dan kemudian kos yang kita tanggung adalah kos untuk baik pulih kenderaan, restoration, tukar cushion, apa yang korang nak ubah, nak tambah kuasa sistem solar ke, itu adalah atas kos kita sendirilah. Maksudnya kos yang pembelian daripada Jepun ke Malaysia, cukai apa semua, itu dah all in, maksudnya itu dah settle dah. Jadi bila dah sampai dekat sini, daripada Semenanjung nak hantar ke Sarawak, itu adalah kos kita, baik pulih, ubah suai apa segala, itu adalah kos kita sendiri. Kenderaan aku ni aku tak boleh bagi fix harga dia, sebab harga dia terpulang kepada shipping daripada Semenanjung ke Sarawak, dan kemudian ubah suai dan restoration. Jadi harga dia memang kos aku lebih daripada 100k lah. Cuma pembelian kenderaan tersebut, motorhome tersebut, less than 100. Itu yang cakap nak kita ulah. Tidak termasuk cukai, proses Jabatan Pengangkutan Jalan, Puspakom, tidak termasuk. Maksudnya harga kenderaan itu sahaja less than 100. Apa yang aku nak katakan dekat sini, aku nak kata harga terlalu murah tak jugalah. Tu yang aku cakap, depend on budget kita masing-masing lah. Nak kata aku ni banyak duit, sebenarnya susah. Itu pun aku susah nak explain dengan korang. Aku ni nak kata banyak duit tak, cuma aku membeli ketika mana keadaan yang sesuai bagi aku. Keadaan yang sesuai bagi aku, yang memang time yang betul aku mendapatkan motorhome tersebut, dan itu adalah rezeki kita masing-masing. Dan jangan katalah banyak duit senang lah cikgu. Tu aku cakap, rezeki kita masing-masing. Itu pulang kepada diri kita. Aku ni hanya bercerita perjalanan aku mendapatkan motorhome ini supaya
InsyaAllah mana-mana rakan-rakan yang berminat, okay, sekarang ni, sebab sekarang ni trend sekarang ni, sebab sekarang ni dekat Sarawak ni Pen Borneo dah nak buka dah. Jadi ingat aku nak jelajah seluruh Sarawak dengan anak-anak, dengan bini aku menggunakan motorhome tersebut. Jadi senanglah. Jadi bila aku fikir kalau aku nak bergerak seorang-seorang pun, satu family pun tak best juga. Kalau boleh, kalau ada ramai lagi best. Jadi dekat sini aku hanya beri maklumat di mana kalau korang betul-betul nak membeli motorhome ataupun camper van, inilah yang aku inilah perjalanan aku untuk memiliki motorhome. Aku tahu semua impian nak ada motorhome, cuma kita berani ke tak berani je untuk ambil risiko. Itu saja. Dan juga dari segi faktor kewangan lah. Jadi itulah aku kata, rezeki masing-masing. Aku memang menunggulah kalau ramai member aku di Sarawak yang ada motorhome sekarang ke, camper van, nak buat camper van ke, kita buat satu community di Sarawak. Dan jangan lupalah kita join juga grup-grup di Semenanjung, motorhome di Semenanjung. Jadi senanglah sikit kita nak bergerak dalam komuniti yang bukannya secara individu, komuniti yang adalah besar sedikit, tak besar tak apa, janji ada komuniti untuk kita bergerak dan kita akan berkongsi pengalaman. Dan kemudian aku buat konten ni bukan kerana nak menunjuk sebenarnya, sebab aku tahu masing-masing ada impian. Ada yang tanya aku dekat Facebook, cikgu, ini memang impian saya juga lah cikgu, macam mana cikgu memiliki? Contohlah. Jadi aku kongsikan dengan rakan-rakan di YouTube dan rakan-rakan aku yang ada dekat Facebook. Jadi inilah cerita aku, pengalaman aku memiliki motorhome. Okeylah, jadi setakat itu saja perkongsian aku pada hari ini. Ni sekarang ni dah part 2 dan kemudian nanti aku akan buat lagi satu video seterusnya, part 3, bila motorhome itu dah berada dekat tangan aku lah, memang aku dah drive. Nanti aku akan update dalam konten seterusnya part 3. Sekian, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.